Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya kita bersyukur dapat lagi bersama pada pagi ini dalam siaran sembang subuh. Dan hari ini merupakan yang ke-20. Sembang subuh yang ke-20 dan kita bersiaran di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbincang dan bersembang berhubung dengan khusyuk dalam solat. Cerita-cerita tentang solat. Ramai kita hari ini melakukan solat, tapi di antara perkara dan isu yang sangat besar disebut ataupun dibincangkan ialah tentang solat dalam khusyuk solat. Lalu kita solat tapi kita tak khusyuk. Dan khusyuk ni banyak dia punya tafsirannya. Namun apabila kita bicara tentang khusyuk ni, bersembang tentang khusyuk ni, bahawa kita solat dalam keadaan yang benar-benar mengingati Allah SWT dari pemikiran kita, lidah kita dan hati kita. Jadi apakah rahsia khusyuk dalam solat ini? Dikatakan bahawa seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf, dan dia ni sangat warak dan sangat khusyuk solatnya. Namun dia selalu khawatir kalau ibadatnya kurang khusyuk, dan selalu dia bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih ibadahnya, demi untuk memperbaiki diri dia yang selalu dirasakan kurang khusyuk. Dia ni dikatakan orang nampaknya seorang ahli ibadah namanya Isam bin Yusuf ni, dia seorang sangat warak dan khusyuk dalam solat dia. Namun dia masih lagi tidak merasakan ataupun tidak mencukupi khusyuknya itu, maka dia selalu bertanya kepada orang lebih ibadat pada dia. Maksud bahawa kita rasa kita banyak dah ibadat, tapi sebenarnya lebih ramai orang yang beribadat pada kita. Macam kita kaya, kita rasa kaya, orang lebih kaya daripada kita. Kita rasa kita pandai, lebih ramai orang pandai daripada kita. Kita rasa kita paling tinggi cerdiknya sebagainya, ada ijazah, ramai lagi orang lebih cerdik daripada kita. Jadi pada suatu hari, Isa ni dia menghadiri satu majlis seorang hamba Allah Ta'ala, ahli ibadat yang sangat tinggi ibadatnya, bernama Hatim Al-Isam, dan bertanya. Jadi dia pun bertanya lah, wahai Aba Abdurrahman tadi, wahai, bagaimanakah caranya tuan solat? Jadi Isa ni bertanyalah kepada ahli ibadat ni, dan ahli ibadat namanya Hatim. Dan Hatim berkata, apabila masuk waktu solat, aku berwuduk zahir batin. Gitu. Nak khusyuk solat ni wuduk lagi dah. Dia kata taharah lagi dah. Dia kata apa? Aku berwuduk zahir batin. Bukan saja zahir, tapi batin dia berwuduk juga. Kita hari ni hak zahir pun belum tentu selesai. Hak zahir pun belum tentu sempurnanya wuduk kita ni. Jadi kena sempurnakan wuduk. Wuduk ni kena sempurna. Rahsia untuk solat khusyuk ni ialah pertama sekali, kata di hati ni, ahli ibadat ni, dia kenalah sempurna wuduknya. Wuduk. Air semaya, air solat tu, wuduk. Jadi kena sempurna, zahir dan batin. Jadi Islam pun bertanya, bagaimana wuduk zahir dan batin itu? Yang saya tahu dia, wuduk ni zahir saja, macam mana batin pun? Hati yang berkata, wuduk zahir biasalah, sebagaimana kita buat basuh muka, basuh semua anggota wuduk kita itu, dengan air yang mutlak, air yang suci, niat molek-molek kerana Allah SWT. Sementara batin itu, yang kita berwuduk batin, membasuh anggota dengan 7 perkara. 7 perkara. Jadi kita tadi basuh anggota wuduk dengan air.
Dengan air yang mutlak. Jadi wuduk batin pula lah membasuh anggota dengan 7 perkara. Naklah kita basuh anggota kita ni dengan 7 perkara. Apa dia yang pertama? Yang pertama, naklah kita bertaubat. Naklah kita bertaubat. Dan taubat ini hukumnya wajib. Nak kita sentiasa bertaubat. Jangan tunggu taubat ketika tua, kita bertaubat sebelum kita buat maksiat. Belum maksiat tu kita bertaubat dah. Apatah lagi kalau lepas maksiat. Buat dosa. Sebelum niat buat dosa, sebelum kita berhajat buat dosa tu kita bertaubat dulu. Bertaubat dulu. Lepas buat dosa, lagi-lagi lah kita kena bertaubatnya. Jadi pertama kena bertaubat, iaitu kita kena bertaubat itu dengan kita minta ampun daripada Allah SWT segala dosa-dosa kita yang dulu, yang akan datang. Minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, menyesal dan kita berazam tak buat lagi. Yang kedua, menyesali dosa yang dilakukan. Itu bertaubat. Taubat tadi, lepas tu kita menyesal. Lepas tu buat lagi tu memang masalah. Manusia lah, ada cabaran, ada godaan, ada kadang-kadang ada perasaan dan sebagainya. Tapi yang penting sekali bertaubat. Buat tak buat tu, itu pertama-tamanya kita berusaha. Tapi kalau dah buat, kena bertaubat. Sebaik-baiknya kita tak buat lah. Walaupun kita buat, tapi kita kena bertaubat. Sebab yang sepatut-patut banyak bertaubat ni, yang wajib bertaubat Nabi Muhammad SAW, dah dijamin masuk syurga. Tetapi Nabi Muhammad SAW sentiasa bertaubat. Manusia yang suci, yang benar, yang hebat, yang agung pun bertaubat. Dijamin masuk syurga pun bertaubat. Yang kita ni tak dijamin masuk syurga, macam mana kalau kita tak bertaubat? Tak. Jadi orang yang dijamin masuk syurga pun bertaubat, kita tak bertaubat. Wallahualam. Itulah kelemahan kita. Jadi kata di hati ni, untuk kita berwuduk zahir batin ni, ialah dengan kita menyesali dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, tidak tergila-gilakan dunia. Bolehlah gila dunia, tapi tak tergila-gila. Semua orang nak dunia ni. Tidak ada orang yang tak nak kaya, yang tak nak senang, yang tak nak sejahtera, sihat, yang tak nak hebat, yang tak nak ada pangkat, harta dan sebagainya. Semua orang nak. Tapi bukan tergila-gila. Maksudnya lah dapat itu dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang salah, yang haram, yang khianat, yang pecah amanah, yang rasuah, yang menindas orang lain, yang menzalimi orang lain, yang menipu, yang membohong, yang cuba macam-macam lah. Jadi kita beritahu lah, boleh nak dunia ni boleh, tetapi bukan dengan cara yang cara buat macam orang gila, tergila-gilakan dunia. Sehingga matlamat kita semua sekali celik biji mata tu nak dunia. Jadi boleh memang nak, kita nak makan sedap, kita nak rumah tinggal, tempat tinggal sedap, nak kenderaan yang canggih, yang hebat sebagainya, tapi dengan cara yang baik. Okey. Yang ketiga, yang keempat, tidak mencuri. Bukan tidak mencari, tidak mencari ataupun mengharap pujian orang lain. Tidak mencari dan mengharapkan pujian orang, tidak mencari pujian dan tidak mencari kemegahan dalam beribadat. Ya, ini apa? Ini riak. Bukan riak. Jadi hendaklah kita beribadat lillahi ta'ala, bukan riak, bukan mencari pujian. Kita ni kadang-kadang terlepas pandang, terlupa, tercakap. Kan bila orang tanya, nampak hebat hari ni, kita pun mulalah. Kadang-kadang kita beritahu je, saya ni solat sebanyak tahajud ni sejak umur 20 lagi dah. Nampak apa tujuan? Jadi kalau kita buat sesuatu kebaikan, jangan beritahu orang. Jangan kita bagi tahu orang kalau kita nak buat baik. Apatah lagi kalau buat jahat. Kalau nak buat baik, kita beritahu Allah Ta'ala. Segala kebaikan yang kita buat ni jangan kita beritahu orang, kita beritahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita tunjuk orang. Jangan kita tunjuk. Boleh tunjuk tapi jangan menunjuk-nunjuk. Ada dua. Satu tunjuk, satu menunjuk-nunjuk. Bahkan kadang orang tak tahu nak derma di mana, nak tolong siapa, nak sumbang apa. Jadi kita tunjuk, tolong tunjuk. Bukan menunjuk-nunjuk. Tapi kalau kita buat, kita tunjuk kepada Allah Ta'ala. Sebab tu niat tuan ni kita tunjuk kepada Allah Ta'ala. Saja aku semaya Allah Ta'ala, aku semaya ni.
Aku puasa ni, aku derma ni, lillahi ta'ala. Jangan derma saja, derma tu lillahi ta'ala. Derma, tolong orang, semua kita tunjuk. Jangan tunjuk dalam Facebook. Jangan tunjuk dalam wall kita, jangan tunjuk dalam Instagram sebagainya. Jadi orang kalau kita tunjuk dalam Facebook kita, apabila kita buat baik ni, kita nampak, oi ramai yang orang tengok ke ni. Jadi satu perkara yang menjadi yang keempat tu lah, iaitu kita mencari. Apabila kita mencari pujian Allah ni, solat kita tak khusyuk. Jadi untuk khusyuk solat kita jangan cari pujian orang lain. Apabila kita cari buat baik untuk pujian orang lain, maka dipuji orang lain, maka kita susahlah nak khusyuk. Itu yang sebab kita tak khusyuk solat ni. Sebab segala benda yang kita nak buat semua tunjuk ke orang mereka. Cuba tengok dalam Facebook tu. Dia pergi buat umrah tunjuk ke orang, dia pergi sedekah tunjuk ke orang, dia pergi tolong orang tunjuk ke, semua tunjuk ke orang mereka. Tak diri dia kan. Yang kelima, dia kata tinggalkan sifat bangga. Aku ada itu, anak aku baguslah, cucu aku baguslah. Orang mak ayah bagus, semua bagus di belakang. Yang bagus semua anak dia. Jadi semua dia bagus. Dia lah yang buat baik, dia lah yang tolong itu, dia buat semua dia belakang. Jadi tinggalkan sifat bangga. Nak buat kebanggaan tu boleh, tapi jangan kita bangga. Mana kita nak buat sesuatu yang baik, sesuatu yang besar. Nak tolong orang, nak bantu orang, nak buat pusat tahfiz, nak daftar, nak sedekah. Kan memang itu satu perkara yang besar, satu yang banggakan. Membina masjid, membina surau. Tetapi jangan kita berbangga apabila kita melakukan kebaikan. Kenapa kita berbangga bagi kebaikan ni? Susahlah untuk kita khusyuk dalam solat. Itu menghalang kita untuk khusyuk dalam solat. Jangan kita berbangga, jangan kita bermegah-megah, jangan kita angkuh, sombong. Jangan kita exit. Jangan kita begitu. Kenapa? Kerana inilah penyebab dan menghalang untuk kita khusyuk dalam solat. Jangan berbangga, jangan kita sombong angkuh. Dan yang keenam kata tinggalkan sifat khianat dan menipu. Satu perkara yang besar hari ini. Hari ini kita nampak khianat dan menipu ni suatu amalan yang terpuji. Satu amalan yang terpuji hari ini. Siapa yang khianat, siapa menipu, dia dah dapat. Dia dapat pangkat, dia dapat kuasa, dia dapat harta, dia dapat kedudukan, dia dapat perniagaan, untung dan sebagainya. Hari ini siapa nak untung, nak harta banyak, nak berniaga untung banyak, nak pangkat tinggi, dia kena khianat, dia kena menipu. Dan salah satu perkara yang kita dapat lihat terang-terang pada hari ini berlaku di depan keliling kita. Wallahu a'lam. Tapi nak sebut bahawa itu berlaku pada hari ini. Berbangga dengan menipu orang, berbangga dengan berbohong, berbangga dengan khianat. Cakap macam-macam. Kami gini. Bersumpah, berjanji, sign, tanda tangan, tapi khianat, tapi menipu. Dan bila dia melakukan sesuatu yang baru tu dia menipu tadi. Macam-macam alasan. Alasan itulah, alasan ini, yang gini, macam-macam alasan dia bagi. Macam-macam dia bagi. Apa? Untuk membenarkan penipuan yang dibuat dan untuk membenarkan khianat yang dilakukan. Ini yang berlaku pada hari ini. Keluar radio, keluar TV, keluar paper, keluar Facebook, keluar, semua keluar. Untuk membenarkan pengkhianatan dia. Dia yang buat tak ada masalah. Dia nak tipu kita tak ada masalah. Tapi dia takkan khusyuk dalam solat. Khusyuk di mana? Dia tak solat. Dia takkan, kalau solat apa dia tak terima salah. Wallahualam, kita hanya nampak zahir saja. Tetapi itu yang berlaku pada hari ini. Jadi kita tinggallah ini, kita tinggal perkara ini. Yang ketujuh, meninggalkan sifat dengki. Jangan kita dengki, sekali-kali jangan dengki. Kemudian seterusnya hati berkata, kemudian aku pergi ke masjid. Aku kemaskan semua anggotaku dan menghadap kiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku bayangkan Allah Ta'ala ada di hadapanku. Syurga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku, dan aku bayangkan pula bahawa aku seolah-olah berdiri di atas siratul mustaqim, dan aku menganggap bahawa solat kali ini adalah solat aku yang terakhir. Kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik. Itu dia. Setiap bacaan dan doa dalam solat aku fahamkan maknanya, kemudian aku rukuk dan sujud dan tawaduk. Aku bersyahadah dengan penuh, aku bertasyahud dengan penuh pengharapan, dan aku beri salam dengan ikhlas. Beginilah aku salat selama 30 tahun. Bila Islam mendengar, menangislah dia kerana membayangkan ibadah itu kurang baik bila dibandingkan dengan hati. Itu cara dia. Dia
berikrar awal lagi dah. Pergi masjid, dikemaskan semua anggota dia, menghadap kiblat, berdiri dengan penuh waspada, takut dibayangkan Allah Ta'ala depan dia, syurga belah kanan dia, neraka belah kiri dia. Dia bayangkan bahawa malaikat maut berada di belakang dia, dan sekarang dia seolah berada di siratal mustaqim, dan dia menganggap bahawa solat dia itulah solat dia yang terakhir. Jadi kita kena nak solat khusyuk ni, kena bayangkan bahawa solat kita lah bukan solat yang terakhir. Jangan kita nak solat ke masjid ni tunggu dah tua. Tunggu waktu. Bukan pergi masjid ni bukan tunggu dah tua, tunggu ada masa lapang tak. Nak pergi masjid ni, nak solat ni, tunggu masuk waktu. Bukan tunggu ada masa, tunggu bila. Ni silap kita. Jadi kita nak solat, tunggu masa. Bukan tunggu tua, bukan tunggu ada masa lapang, bukan tunggu kita sihat dan sebagainya. Masuk waktu, itulah kita tunggu. Bukan bila nak pergi masjid, nantilah kau pencen tak. Tak. Nak pergi masjid ni tunggu masuk waktu. Bukan tunggu pencen. Bukan tunggu tua, bukan tunggu masa esok lusa tu tak. Dan menangguh-nangguhkan. Wallahualam, sekian dulu. Saya mahu suruh kita yang ke-20. Jangan lupa kita mengaji, walaupun 2 minit saja sehari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.